Hey guys, apa khabar semua? Dalam video Ask Mr. Shankar hari ini, kita ada satu soalan yang ditanya oleh seorang pelajar bernama Sharina daripada tingkatan 4 dan ini adalah soalannya. Sharina, we are going to solve this question for you. Let's get into the question. Alright, apa yang dia kata? Alright, dia kata Feng Mian ingin memagar ladangnya untuk menghalang kemasukan haiwan liar. Ukuran panjang AB adalah 17 kali lebih daripada ukuran panjang sempadan BF. Okay guys, every time you get this kind of info yang dia bagi, saya nak kamu tengok gambar dia betul-betul apa yang dia maksudkan. So dia kata ukuran panjang AB, can you see this is A, this is B and this is AB, right? Ukuran panjang AB adalah sebenarnya 17 kali lebih panjang daripada ukuran panjang BF. So kalau BF ni tak kisahlah berapa BF tu, AB ni mestilah 17 kali BF. So you got this 17 kali dengan apa? BF, kamu akan dapat panjang AB dekat sini. Alright, so itu maklumat yang dia bagi. Lepas tu dia kata panjang FC ialah 4 meter. So mana FC? Dia dah pun beritahu dekat sini F dan C. So panjang FC ni adalah berapa meter? 4 meter. You get this kind of information, tolong tulis 4 meter. Cikgu dah pun tulis dekat sini panjang FC adalah berapa? 4 meter. Lepas tu dia bagi tahu ladang tersebut berbentuk segi 4 tepat dan mempunyai keluasan 204 meter. So ini adalah padang dia, okey, ini adalah ladang dia, ini adalah ladang dia dan luas ladang ni adalah sebenarnya berapa? 204 meter square. So dia kata yang ni adalah 204 meter square. Itu adalah keluasan. See, I feel like this is a very important piece of information. So kita kena catatkan important piece of information dekat sini. So keluasan dia adalah 204 meter. Cikgu catatkan dekat sini. Alright. So pacang-pacang kayu. Pancang. Okey. Dia pancang kayu, dia kata disusun di mana? Pancang kayu disusun sepanjang EF. Ni EF. So dia susun pancang kayu, disusunlah kayu-kayu dia macam ni. Untuk apa disusun? Untuk memisahkan kawasan tanaman dan kolam. So dia tanam benda-benda dekat sini dan yang ni adalah kolam. So dia nak pisahkan, dia tanam pancang apa? Pancang kayu. Alright. Next dia kata apa? Harga pukal 15 meter dawai pagar ialah RM150. Itu adalah harga pukal. Dan dia kata harga runcit bagi 1 meter ialah RM11.20. So, what is harga pukal dan harga runcit? Harga pukal maksudnya, you cannot beli satu-satu tau. You kena beli satu, what do you call that? Or like one bulk, you kena beli. Alright. So, dalam situasi ni, dia kata dawai pagar. Ni adalah dawai untuk pagar tau. So kalau dawai ni dia pukal maksudnya dia dalam gulung. So setiap gulung ni ada berapa? 15 meter lah logiknya. 15 meter. Okay. So harga runcit dia adalah 1 meter. Maksudnya let's say you dah cukup gulung tu. Okay, let's say you nak beli 30 meter. Okay, you just beli 2 gulung sebab satu gulung tu ada 15 meter kan. So kita beli je 2 gulung. So itu kita akan dapat harga pukal. Okay, let's say you nak beli 16 meter. Alright, you nak perlukan dawai 16 meter. You beli satu gulung iaitu 15 meter and then you beli extra satu lagi meter lah. Itulah runcit maksudnya. Alright, so apa soalan dia? Soalan dia kata tunjukkan bahawa X kuasa 2 tambah 4X tolak 12 sama dengan kosong. Okay, this is very important. Sharina telah bagi tahu apabila dia bagi soalan macam ni dia keliru, dia shock. Sebab apa tahu? Tengok dia suruh tunjukkan bahawa X kuasa 2 tambah 4X tolak 12 di mana dalam soalan ini langsung tak ada tentang X pun, tak ada nilai X pun. Dia just bagi 4 meter, itu saja panjang yang dia bagi. Tak ada apa-apa X. Alright guys, listen, the tips of the day is very important. Sharina, dengar betul-betul. The tips of the day is kalau dia suruh kamu buat soalan, show that, tunjukkan bahawa, see, you just need to find some relevant info yang dia sudah bagi. I can see that very obvious. Apa dia? Kan dia dah kata keluasan dia 204. Keluasan apa? Ladang ini adalah 20 berapa? 4. Okay, let me draw this for you. And you have a look at this. Okay, let's say cikgu lukis ladang ni lah. Okay, let's say cikgu lukis ladang ni segi 4. Alright. So dalam segi 4 ni, kamu tahu dia ada panjang dan lebar. Dia kata luas dia adalah berapa? Luasnya adalah 204 meter square. Itu adalah luas dia kan. So logically speaking, macam mana dia dapat luas tu? So luas ni dia dapat lebih kurang. Okay, let's say kita namakan dulu. Kan dia ada bagi nama yang ni adalah A, yang ni B, yang ni C, yang ni D kan. So kalau kamu nak cari luas dekat sini, definitely kamu ambil panjang ni darab dengan lebar ini, barulah kamu dapat luas dia. Kalau tak, mana boleh cari
luas kan. So the 204 dia dapat dengan cara yang sama. So apa cara dia? Dia ambil panjang ni, dia darab dengan panjang ni dan dia akan dapat luas dia berapa? 204. That is how he get that logic. Okay, sekarang kalau kita nak tahu panjang BC dengan DC ni, okay, let's refer back to the question. Kita tengok balik apa yang dia bagi tahu Okay, dia dah bagi 4 meter dekat sini. Tapi untuk BF ni ada tak dia bagi apa-apa nilai? Dia langsung tak bagi kan? This is where quadratic comes in. Di sinilah kita gunakan quadratic. Dalam quadratic kita tahu kita akan, katakan kita tak tahu mana-mana nilai dalam quadratic. Kita akan gunakan apa? Unknown algebra, correct or not? So let's say dalam sini saya akan gunakan huruf apa? X. So panjang BF adalah X. Kalau panjang BF adalah X, there is another info yang saya dapat dekat sini, iaitu panjang AB ni, ingat lagi tak? Dia adalah sebenarnya apa? 17 kali panjang apa? BF, betul tak? So apa yang cikgu nak buat sekarang adalah, kalau saya dapat BF ni adalah X, maka panjang AB adalah apa? 17X. That's the logic. 17X itu adalah panjang apa? AB. So katakan saya represent maklumat di atas tu dekat bawah gambar yang cikgu lukis dekat sini, cikgu represent dekat sini. So what I will get is, saya tahu panjang DC ni adalah apa? 17X dan panjang BC ni adalah 4 tambah X. Logik kan? Sebab kita dah tahu dekat sini ada X, dekat sini ada 4. So 4 tambah X adalah panjang apa? BC. So macam mana dia dapat luas 204 meter square ni? Basically, kalau segi 4 tepat, panjang darat dengan lebar, iaitu yang ini darat dengan yang ini, kita akan dapat apa? 204. Okay, let's do that lah. Kalau kita dah tahu, let's do that. So kita akan dapat 17X darab dengan 4 tambah X. Kita sepatutnya dapat berapa? 204 meter square. Logically speaking, this is what we get, right? Okay, let's say kita cuba selesaikan benda ni. Bukan selesaikan, kita cuba tulis dalam bentuk kita buka kurungan, kembangkan and all that. But apa yang cikgu nak buat dekat sini adalah, saya tak nak kembangkan benda ni terus. Usually kita akan terus kembangkan kan. Saya tak nak buat benda tu. You know why or not? Because mathematics is all about you making the number smaller. You solving problem. You don't make the problem become more bigger. Saya tak nak jadikan number-number dia lagi besar. So saya nak kecilkan number-number ni. So apa yang saya akan buat adalah, the first step saya nak buat dekat sini, saya nak bawa 17 ini pergi sebelah sana. Yeah, I can do that because all this is multiply darab kan. So 17 boleh pergi bawa sana. Kalau 17 pergi bawa sana, apa yang tinggal di sini adalah X darab dengan 4 tambah X. Dan sebelah sana kita akan ada 204 bahagi dengan 17. Di mana kalau kita permudahkan ini, kita akan dapat jawapan dia berapa? 12. So kita buka kurungan di sebelah sini pula sekarang. Kita kan ada X dengan 4 tu kan. Kita buka kurungan dekat sini. X darab dengan 4. Cikgu akan dapat 4X. Tambah dengan X darab dengan X. Saya akan dapat X kuasa 2. Sama dengan 12. Okay, let's say saya bawa 12 ni masuk ke dalam dan tulis benda ni dalam satu bentuk persamaan yang sangat-sangat cantik. General form katakan. Cikgu akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 4X tolak 12 sama dengan berapa? Kosong. Hey, yang ni pernah tak tengok sebelum ni? Nampak tak? Is there anywhere you pernah tengok? Kamu nampak tak benda ni? Yes, this is it. This is it. Inilah apa yang dia suruh kita buat. So yang ni adalah apa? Kita telah pun tunjuk pada dia. Iaitu X kuasa 2 tambah 4X tolak 12 sama dengan apa? Kosong. So soalan pertama ni sudah pun selesai. Kita sudah settle soalan pertama ni. Now let's have a look at question B sekarang. Soalan B pula, dia kata seterusnya tentukan kos minimum dalam RM yang diperlukan untuk membeli dawai pagar itu. So logically speaking, apa dia nak buat? Yang ni adalah dia punya ladang. Dia nak letak pagar sekeliling ladang ini. Dan apabila dia letak pagar di sekeliling ladang ini, dia kena beli pagar lah. Logik kan? So kita akan cuba kirakan untuk dia berapakah kos dia. Alright. So let's say mengikut gambar tadi, alright, kita tahu yang ni adalah 17X. Yang ni adalah 4X. Kalau kamu nak kira jumlah kita nak berapa, so kamu kena basically tahu dia punya panjang berapa, lebar berapa, betul tak? Tapi sekarang ni pula kita panjang dan lebar ada dalam sebutan apa? X. So number one, you need to find out actually 17X ni berapa dan 4 tambah X ni berapa. That's the first thing kita nak cari. Alright. So macam mana kita nak cari nilai X sekarang untuk selesaikan benda ni? Kan kita sudah ada persamaan dekat sini. Gunakanlah persamaan ni, kita selesaikan benda ni. Kita dapatlah cari nilai X. Okay. So let's say kita selesaikan benda ni. So cikgu tulis dekat tepi sini. Let's have a look at this. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 4X
tolak 12, jawapan dia adalah kosong. Kalau saya faktorkan benda ini dalam dua kurungan dan jadikan dia persamaan sama dengan kosong, saya akan dapat X dan X sebab X kuasa 2. 12 ni adalah 6 darab dengan 2. 6 ni mesti positif dan negatif. Alright. So, bila saya buat benda ni, saya akan dapat X tambah 6 sama dengan kosong ataupun X tolak 2 sama dengan kosong. So, daripada sini saya akan dapat X adalah negatif 6 or X adalah berapa? 2. Saya sudah dapat 2 jawapan ni. Okey, kepada pelajar yang keliru apa yang saya tengah buat dekat sini, actually saya tengah buat pemfaktoran. I'm doing factorization. Usually korang buat benda ni dengan gunakan calculator. Tekan mode, equation. You masuk A berapa, B berapa, C berapa. And that's what I did manually dekat sini. Alright. Cikgu telah faktorkan dan cikgu dapat 2 jawapan iaitu X adalah negatif 6 dan X adalah berapa? 2. Secara logiknya, jawapan negatif 6 ini, kamu nampak jawapan negatif 6 ini tidak diterima. Alright, tidak diterima. Cikgu, kenapa cikgu? Kenapa cikgu dia tak diterima? Okey, ini sebab dia. Okey, cuba tengok apa yang kita maksudkan sebagai X. X ni adalah sebenarnya panjang BC, betul tak? Let's say orang datang tanya awak, berapakah panjang rambut awak? Boleh tak you kata, cikgu panjang rambut saya adalah negatif 3 cm. Boleh tak you cakap macam tu? Tak boleh kan? Mana ada panjang yang negatif? Tak logik pun, betul tak? Sebab tu, dalam soalan ni, BF ni ataupun X ini merujuk kepada panjang. Mana boleh pada panjang yang ada tanda apa? Negatif. Tak ada, tak logik. Sebab tu, jawapan ni tidak diterima dan kita hanya ambil X tu sebagai berapa? 2. So, katakan kita ambil X tu sebagai 2 sekarang. 17X ni kita akan tahu jawapan dia adalah 17 darab dengan 2. Sebab X tu kan 2 kan. So 17 darab 2 kita akan dapat 34 meter. Maksudnya dia punya panjang DC adalah 34 meter. Dan dia punya lebar dia adalah 4 tambah X. X tu kita tahu berapa? X tu adalah 2. So 4 tambah 2 kita akan dapat apa? 6 meter di sini. So kita tahu 34 meter dan 6 meter. Okay, let's say saya lukis balik. Alright, saya lukis balik padang tu dekat tepi bawah sini. Okay, alright, gambar tepi ni dia sepatutnya straight lah. Alright, so katakanlah cikgu dah lukis balik. Cikgu akan dapat dekat sini berapa? 34 meter. Yang ni adalah 6 meter. Yang ni adalah 34 meter. Yang ni adalah 6 meter. So, jumlah perimeter dia, saya akan dapat 34 tambah dengan 6. Saya akan dapat 40. 40 dengan 40, saya akan dapat apa? 80 meter. Itu adalah perimeter dia. Betul tak? Alright. So, cikgu sudah pun dapat perimeter dia 80 meter. So, sekarang, dia nak cost minimum. So, kita kena tahu berapa banyak pagar yang kita kena beli untuk 80 meter. Alright. So, kan dia kata tadi, harga pukal ataupun dia kata apa? Harga pukal untuk 15 meter dawai adalah 150. Maksudnya kalau kamu beli 15 meter tu, harga dia 100 berapa? 50. So, apa yang cikgu akan buat sekarang adalah 80 meter ni cikgu cuba bahagi dengan 15 meter dekat sini sekarang. Okey. Kalau cikgu bagi dengan 15, cikgu percaya cikgu akan dapat jawapan 5.33333. Logik tak? Alright. So maksudnya kita kena beli 5 gulung secara penuh. Maksudnya 5 darab 15 tu kita dapat apa? 5 darab dengan 15 kita akan dapat apa? 5 darab 5, 25. 75 kita akan dapat. So maksudnya kalau kita beli 5 gulung. Kalau kita beli berapa gulung? 5 gulung, kita akan dapat 75 meter. Actually total kita nak berapa meter? 80 meter kan? So kita kena tambah lagi 5 meter dan 5 meter ni secara apa? Runcit lah. So pukal tu kita akan beli 75 meter kita akan beli. Alright. So dia sebenarnya beli 5 gulung kan? Okay, harga dia 150 tu untuk 1 gulung. So 5 darab dengan RM RM150. Kita akan dapat jawapan berapa? RM750 RM. Ini untuk gulung secara pukal tu lah kita belilah. Dan 5 meter ni kita kena darab dengan RM RM11.20. Sebab apa? Sebab dia kan bukan secara pukal, dia secara runcit kan. So apabila kita darab ni kita akan dapat 10, 5, 5, 56 ringgit kita akan dapat. Okay? RM56 kita akan dapat. So jumlah kos dia. That's the question sekarang. That is the question. Berapakah jumlah kos? Kalau kita nak kira jumlah kos, kita hanya ambil 750 tambah dengan 56. So, jumlah kosnya adalah sebanyak RM750 tambah dengan 56. Kamu akan dapat RM806. So, ini adalah jumlah kosnya dan ini adalah jawapan bagi soalan kedua.
Cikgu percaya semua pelajar dan juga Syarinah telah memahami soalan ini. Alright, so kalau kamu pelajar-pelajar lain, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu soalan-soalan ini dalam website jombelajar.com.my/askmrshankar. Kamu boleh tanya saya soalan dekat sana, upload saja, saya akan jawab. Every day when you ask me a question, I'm gonna post some videos like this. So kalau kamu ada apa-apa soalan, pergi ke jombelajar.com.my dan tanya saya, and I will try to solve this question. Last but not least, Syarinah, hope I help you with this. All the best. Thank you guys. Bye-bye.